warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajrus syahid. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, saudara setiausaha kepada Masjid Batu Empat sementara ini, yang dimuliakan saudara pengerusi atau nazir kepada masjid, yang berbahagia saudara Firdaus, yang berbahagia saudara-saudara pimpinan jawatan kuasa kepada masjid, khusus kepada saudara Khalil, orang yang bertanggungjawab menghubungi saya, orang yang bertanggungjawab menentukan tarikhnya bila saya datang. Alhamdulillah tadi dia menyambut saya datang waktu saya tiba di sini nanti insya-Allah. Dan kepada saudara dan saudari, teman-teman, sahabat-sahabat, Datuk Ketua Kampung yang mungkin dapat hadir bersama-sama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi jam 10.30 saya diberi penghormatan oleh Majlis Agama Islam Selangor dalam satu perhimpunan tahunan kepada ustaz, ustazah dan mereka yang memberi tauliah untuk berkuliah, untuk bersyarah di negeri Selangor ini. Acara tahunan itu saya diberikan penghormatan untuk memberikan satu syarahan. Saya berikan satu syarahan tadi yang hadir Tan Sri pengerusi kepada MAIS, Sahibus Samahah Datuk Mufti, kemudian setiausaha kepada Majlis Agama Islam Selangor, kemudian itu yang berbahagia yang amat arif, yaitu hakim besar syariat di negeri Selangor ini, dan wakil daripada pengarah JAIS dengan hampir 400 orang pendakwah-pendakwah laki-laki dan perempuan yang hadir tadi. Alhamdulillah. Saya memulakan tadi, nak saya juga sampaikan di sini, ada 3 perkara yang menjadi senario dia, yang menjadi latar belakang dia. Dan ini saya ada kaitkan nanti dengan tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini. Senario yang pertama, tahun lepas saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu program motivasi kepada 100 orang guru di sebuah sekolah menengah yang muridnya mencecah 1,000 orang. Saya tak perlu bagi tahu negeri mana, daerah mana, sekolah mana. Saya bagi ceramah selama 2 jam. Dan kita bagi ceramah pada guru-guru ni saya rasa lain dengan bagi ceramah kepada masyarakat umum. Guru-guru ni dia akan duduk, terutamanya guru wanita, dia akan pegang buku nota, dia akan tulis satu persatu. Hampir semua guru-guru itu sama saja, pegang nota, pegang pen, catit. Itulah seronok di kita bila berbincang, bila bercakap, bila kuliah di depan kita ni para guru.
Habis daripada kuliah, saya dijamu makan tengah hari. Makan tengah hari oleh kerana sekolah menengah, namanya pengetua. Pengetua diapit oleh penolong kanan, dan saya bersama dengan pengurusi persatuan ibu bapa dan guru-guru sekolah tersebut hadir sama untuk menikmati makan tengah hari. Waktu nak memulakan makanan, pengetua bagi tahu saya, atas inisiatif daripada ustaz dan ustazah yang mengajar di sekolah ini, pelajar-pelajar yang hampir 90% adalah pelajar-pelajar Islam. Mereka dibagikan kepada 3 kategori berdasarkan kepada imtihan, ujian. Setiap pelajar itu diuji kebolehan kemampuan mereka melakukan satu ibadat, namanya salat. Jadi pelajar-pelajar ini diuji, setiap orang imtihan, namanya ujian, kebolehan mereka melakukan satu ibadat, namanya salat. Yang nak diuji itu daripada 3 rukun, 2 rukun nak diuji. Satu namanya rukun qauli, rukun yang disebut daripada doa iftitahnya, bacaan fatihahnya, bacaan surahnya, kemudian tuan-tuan dan puan ya, tentang selawat-selawatnya, dan akhirnya ialah salah satu rukunnya ialah membaca tahiyat akhir. Jadi pelajar-pelajar yang hampir 90% orang Islam, 1000 pelajar, maknanya tuan-tuan dan puan 900 pelajar-pelajar itu daripada orang Islam. Saudara nak tahu apa kata guru tu kepada saya, pengetua tu kepada saya, pelajar-pelajar yang dibagikan kepada 3 kategori itu, yang boleh dikatakan boleh melakukan salat, bilangannya tidak ramai, dimasukkan dalam kategori A. Pelajar-pelajar yang boleh pun tak boleh, tak boleh pun tak boleh, a 50-50 case, dia dimasukkan dalam kategori B. Kategori C yang paling ramai. Daripada A, B, C ni kategori C yang paling ramai. Siapa yang paling ramai? Pelajar-pelajar yang dikatakan berdasarkan imtihan, ujian yang dibaca ustaz dan ustazah, pelajar-pelajar yang tidak mampu, tidak boleh, tak ada kebolehan melakukan salat. Bilangannya besar. Tapi pengetua tu bagi tahu saya, apa dia kata? Dr. Hasan dia kata, bukan saja budak-budak ni tak boleh salat, malahan sebahagian daripadanya tak boleh bersyahadah pun. Sebagian daripadanya tidak boleh bersyahadah pun. Tuan-tuan dah cek anak tuan-tuan? Tuan-tuan dah cek anak yang berumur 30 tahun? Anak yang berumur 20 tahun? Anak yang berumur 15 tahun? Anak yang paling bongsu berumur 9 tahun? Dah cek? Siapa nak cek bacaannya kalau bapa tidak cek? Siapa nak cek bacaannya kalau mamanya tidak cek? Guru nak cek, satu kelas ada 30 orang, tak mampu dia nak cek. Dia pun tak ada sebab mengatakan saya nak cek. Saudara, senario yang kedua, bulan juga tahun lepas, saya dipanggil 2 hari 2 malam berada di satu tempat. 2 hari 2 malam mereka rangkakan saya, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Besok 24 hari bulan, 4 hari 4 malam saya akan berada di Terengganu. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Tapi yang saya nak cerita yang ni, 2 hari 2 malam, saudara-saudara, saya pun menghadirkan diri dalam salah satu program itu, ialah subuh berjamaah. Imam alhamdulillah bacaannya baik-baik, bacaan makhrajnya baik, tajwidnya baik, lakunya baik, suaranya baik, memang bagus. Habis saya bagi kuliah subuh. Habis kuliah subuh, minum pagi, makan pagi. Imam tadi tu duduk sebelah saya masa makan pagi.
Apa dia kata? Saya ada 2 tauliah. Satu tauliah ialah tauliah imam, satu lagi tauliah ialah tauliah menikahkan, tauliah juru nikah. Jadi siapa juru nikah? Ya? Imam 1, imam 2. Tadi imam tadi juru nikah juga. Macam belum nikah aja. Apa dia kata tu tuan? Dia kata saya dah bagi tahu isteri saya dah 3 tahun dah. Saya bagi tahu isteri saya. Apa dia? Saya nak menyerahkan tauliah menjadi juru nikah. Pasal apa dia nak menyerahkan tauliah jadi juru nikah? Dia tak mau lagi jadi juru nikah. Sebab tiap-tiap kali ada majlis nikah, dia rasa tersentuh, dia rasa terusik, dia rasa hiba sangat. Dan hiba itu mengganggu dia kata. Apa dia? Bila pengantin laki-laki yang kebanyakannya doktor, engineer, lawyer, professional duduk di depan saya ni, nak mulakan akad nikah ni. Tapi saya tanya beberapa perkara dengan dia dulu. Yang pertama ialah cuba bagi syahadah. Saya nak dengar syahadah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni, apa kata juru nikah imam tu tuan-tuan? Sebagai daripada mereka syahadah pun tak lulus, syahadah pun tak lulus, tak beres. Setengahnya asadu. Mana ada asadu? Setengahnya Allah ilah. Mana ada Allah? Wa asadu. Mana ada wa asadu? Ana tu ana. Mana ada ana? Saudara, saya suruh ulang kali yang kedua, pun macam itu juga. Ulang kali yang ketiga, ada satu jari tepuk belakang saya. Tuan-tuan tahu jari siapa tuan-tuan? Jari bapa dia yang hadir dalam majlis itu, meminta saya meneruskan pernikahan, jangan tanya lagi soalan. Jalan teruslah. Apa nak minta apa lagi, nak uji-uji jalan Ustaz, jalan. Itulah lebih kurangnya. Saudara, saya ni berdakwah ni dah 60 tahun dah. Tadi saya cerita tuan-tuan, dengan 400 lebih pendakwah negeri Selangor tadi ni. Saya kata saya sejak umur tingkatan 4 saya asrama penuh Sekolah Alam Syah di Kuala Lumpur. Minggu pertama Profesor Arifin Suhaimi, dia jadi imam, dia pengetua. Minggu kedua Hasan Ali, tingkatan 4 tuan, tingkatan 4 Hasan Ali jadi khatib dan jadi imam. Minggu ketiga Profesor Arifin Suhaimi, pengetua, jadi imam. Minggu keempat Hasan Ali jadi imam. Tingkatan 4. Berapa tahun umur tingkatan 4? 16 tahun. Daripada itu tuan-tuan, daripada itu masuk universiti, lepas universiti buat masters, belajar di Amerika dan sebagainya. Salah satu daripada tugas saya, selain daripada tugas belajar, tugas saya ialah menjemput manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas asasi. Tugas belajar tu dinamanya tugas secondary. Tugas primary-nya ialah mengajak manusia menyempurnakan agama, mendekati Allah dan mencintai Nabi Muhammad, melaksanakan sunnah-sunnah yang jadi tajuk pada malam ini. Senario yang ketiga. Senario yang ketiga, 2 tahun yang lalu saya bersama dengan 11 orang yang lain, 12 orang, keluar berdakwah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan berapa hari tuan? 4 bulan berapa hari? 120 hari. Cepat dia jawab tuan. Bagus. 4 bulan 120 hari keluar tuan-tuan, bukan duduk hotel, bukan duduk motel. Masjid, minal masjid ilal masjid, minal masjid ilal masjid. Cukup 4 hari pindah satu masjid, 4 hari pindah satu masjid, 4 hari pindah satu masjid. Saya ni, oleh kerana masyarakat di sana mengenali saya, yang biasa memberikan kuliah syarahan di masjid, di surau, di madrasah,
Maka dalam masa 4 bulan tu, sebahagian daripada masa saya, maghrib, subuh, duha, maghrib, subuh, duha, saya dipersilakan untuk pergi ke masjid, ke surau di tempat yang kami keluar itu. Tuan-tuan nak tahu, di tempat-tempat itu, sama ada kuliah maghrib, sama ada kuliah subuh, sama ada kuliah duha, sebelum saya naik duduk di kerusi ni, di rostrum ini, sama ada imam atau pengurusi masjid atau surau bagi tahu saya. Apa dia kata? Doktor, tolong jangan lupa sentuh persoalan turun raikan rumah Allah. Satu tempat yang saya pergi, tuan-tuan, satu tempat dalam 4 bulan ni, bangunan, tuan-tuan, satu bangunan 21 tingkat, 21 tingkat, 21 tingkat, ada 21 tingkat 4. Penduduknya lebih kurang dalam 2,900 orang. Saya bagi kuliah maghrib, tuan-tuan, percaya tak percaya, kuliah maghribnya ada 9 orang saja, tuan, daripada 2,900 orang. Not even 1%, not even 1%. Kalau 1%, 29 orang. Tuan-tuan bayangkan. Apalagi dia kata, tuan-tuan, kalau hujan, imam pun tak datang. Imam kat sini datang tak kalau hujan? Tak. Imam pun tak datang. Saudara, dan itu tak cukup. Dalam saya menyampaikan ceramah selama 4 bulan di satu tempat itu, sehingga sekarang pun tuan-tuan ni, 2 minggu lepas kami balik daripada Pulau Pinang, balik daripada Perak, 4 hari 4 malam. Saya nak cerita dengan tuan-tuan, 4 hari 4 malam sama ada 4 bulan yang saya sebutkan, tuan-tuan, saya berikan ceramah ramai macam ini. Saya minta, malam ni pun saya nak minta, tuan-tuan, saya nak berhentikan ceramah 1 minit 60 saat untuk tuan-tuan dan puan-puan pandang di depan, pandang di belakang, pandang kiri, pandang kanan. Tunjukkan saya seorang anak berumur 13 hingga 20 tahun. Tunjukkan saya seorang anak berumur 13, 20 tahun, 13 sampai 20 tahun, laki-laki dan perempuan. Tunjukkan saya. Nih, dekat sementara Batu Empat ni. Tunjukkan saja di mana anak kita. Saudara, puan-puan tak risau ke anak dara kita? Tak pernah duduk majlis ilmu. Tuan-tuan tak risau ke 3 orang anak laki-laki kita di rumah, umur 32, umur 27, umur 18 tahun, tak pernah duduk majlis ilmu di masjid ini? Tuan-tuan, bagi kebanyakan kita nak dapat ilmu agama ni di mana? Saya belajar 27 tahun di universiti, tak ada didikan fardu ain, tak ada, zero. 27 tahun saya belajar, tuan-tuan, 20 tahun sampai universiti, master's degree, PhD, master's PhD di Amerika Syarikat. 7 tahun saya di Amerika Syarikat. Tak ada orang bagi tahu saya macam mana nak sembahyang, macam mana nak sembahyang subuh, macam mana nak angkat tangan, setakat mana tangan nak diangkat, rukuk ni setakat mana, berapa gigi rukuknya, i'tidalnya macam mana, tumakninahnya macam mana. Tak ada. Tuan-tuan, ilmu itu diajar di Masjid Batu Empat sementara. Satu lagi Batu Enam kan, masjid baru. Ilmu itu diajar di Masjid Batu Enam sementara. Masjid itu, ilmu itu diajar di Masjid Batu Panjang di sini, dan banyak surau-surau di sekitar kiri kanan Syahbadu, jalan Syahbadu tu punya banyak surau-surau. Disitulah universiti mengajar fardu ain. Apa ada dalam fardu ain? 3 jalur tiang fardu ain: akidah, syariah,
akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Saya nak tanya tuan-tuan yang hadir kat sini, tuan-tuan jawab sendiri, tuan-tuan jawab sendiri. Bila tuan-tuan betul-betul ikut kursus serius, kursus akidah, akidah Islamiyah, mengulas tuan-tuan, bila kursus akidah ni biasanya kalau setahun pun mengulas syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tuan-tuan dikuliahkan 1 tahun. Tuan-tuan dah ikut program itu? Apa arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Pengertian yang jelasnya apa? Pengertian yang tak berapa jelasnya apa? Pengertian dalamnya apa? Pengertian luarnya apa? Pengertian atasnya apa? Pengertian pertengahannya apa? Pengertian bawahannya apa? Rohnya apa? Kita tahu? Dia nak mati tuan-tuan. Tuan-tuan nak mati nanti tuan-tuan soalan kubur, tuan-tuan soalan kubur ada 6 soalan kubur. Hampir semua soalan kubur itu menyentuh akidah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Soalan akidah. Tuan-tuan boleh jawab, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Bagi tahu saya, tuan-tuan nak jawab macam mana? Jawapannya ialah Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Tetapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan mengatakan bahawa Allah itu Tuhanku. Masya Allah, pagi tadi pukul 5.52, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan bangun, anak kita bangun ambil wudu, anak kita start motosikal, bawa ayah dia, bawa mak dia, bawa adik dia, bawa kakaknya datang ke Masjid Batu Empat ini. Kalau tidak macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak ada satu yang lebih besar. Pukul 5.52 bila muadzin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar daripada itu. Rumah tak lebih daripada besar, bantal tak lebih daripada besar, kereta tak lebih daripada besar, isteri tak lebih daripada besar, gaji tak lebih daripada besar, pangkat tak lebih daripada besar. Susunlah tan seri kamu, tuntutlah tun kamu, itu tidak lebih besar daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara macam mana nak jawab? Bagi tahu saya. Kalau tak ikut program namanya akidah Islamiyah. Ini bapak ni, ini bapak tak mahu, ini bapak. Bapak tak reti, anak tak reti, suami tak reti, isteri tak reti. Tak percaya, mari kita tengok. Soalan yang kedua dalam kubur yang kita nak cerita dalam tajuk ni. Wa man nabiyuka, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Siapa nabi kamu? Nak jawab macam mana? Macam mana nak jawab? Siapa nabi kamu? Kamu kenal tak nabi kamu? Kamu tak tahu tak cerita nabi kamu? Kamu tahu tak nabi macam mana dilahirkan? Siapa keluarganya? Ibu dan ayahnya, persekitarannya, bi'ah waktu kelahirannya sampailah alam umur 20-annya. Siapa Siti Khadijah? Bila dia dapat wahyu, bayangkan suasana dia mendapat wahyu di Gua Hira, macam mana kelilingnya, macam mana malaikat datang bawa wahyu kepadanya, apa jawapannya, macam mana dia menerimanya. Tuan-tuan tahu cerita ni? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu cerita ini, tak sure tahu tak tahu, tuan-tuan tak boleh menjawab soalan itu. Tuan-tuan akan dipalu oleh muka dan nakir. Pasti akan dipalu oleh makanan akhir. Tak ada sebab orang sementara tak tahu itu. Kuliah kat sini 1 minggu berapa kali? Tuan Pengerusi berapa kali kuliah kat sini? 1 minggu 3 kali. 3 kali. Betul? 3 kali. Sebulan berapa kali? 12 kali. 12 kali sebulan, 12 kali. Kita dah ikut kuliah ni dah 20 tahun tuan-tuan, tapi tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Sebab malam ni lah saya tengok tuan-tuan duduk dalam majlis ini, ada peraturannya.
Saya selalu sebut kat sini, tuan-tuan. Di mana-mana masjid kita pergi, tuan-tuan, masjid yang besar-besar, seorang duduk di belakang, seorang duduk belakang tiang, seorang di depan tiang. Begitulah keadaan duduk dalam majlis ilmu. Ilmu tak masuk kerana kita tidak ikut tata cara duduk majlis ilmu. Akhlak duduk dalam majlis ilmu. Minta maaf. Ilmu tak masuk. Tak masuk ilmu. Saya baca satu hadis. Besok bila kita berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Di padang mahsyar, orang yang beriman diberi satu kesempatan yang tidak diberikan kepada insan-insan yang lain. Apa dia? Kita dibenarkan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, di padang mahsyar, saya dah kata tadi, tuan-tuan dan puan, soalan-soalan yang diberikan kepada kita di padang mahsyar adalah soalan antaranya yang berkaitan terus dengan Nabi Muhammad SAW. Bila sebut tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rujuk kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saudara, pagi tadi saudara berselawat berapa kali? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab sendiri saja. Pagi tadi selepas sembahyang subuh, sama ada sembahyang subuh di masjid atau di rumah atau di mana-mana pun, berapa kali kita berselawat pagi tadi? Tuan-tuan jawab saja. Saya tak menentukan berapa. Tapi orang awam macam Hasan Ali ni kena berselawat 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak perlu ala ali sayyidina Muhammad, tak perlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kali kita berselawat, Allah hadiahkan kita berapa selawat? Satu kali kita berselawat, Allah hadiahkan kita berapa selawat? 10 selawat. 100 selawat pagi tadi, berapa hadiah Allah bagi kita selawat? Hadiah inilah yang menjadi tali hubung kita dengan Nabi Muhammad SAW. Hadiah inilah menjadi ketika dan masa Nabi kenal kita sebagai umat Muhammad SAW. Apa jadi kalau Nabi tak kenal kita sebagai umat? Ya Allah, tuan-tuan, macam mana Nabi nak kenal kita sebagai umat? 5.52 dia tak bangun. Umat Muhammad mesti bangun. Umat Muhammad mesti sahut azan. Umat Muhammad mesti bergegas pergi di mana azan diazankan, di masjid Batu Empat. Umat Muhammad mesti berduyun-duyun pergi kepada saf yang pertama. Kalau perlu kita berundi untuk di saf pertama. Saudara ada cita-cita pagi tadi datang masjid Batu Empat, terus nak duduk saf pertama, berdiri saf pertama. Saya yakin sebagian daripada anak kita, tuan-tuan, yang mungkin datang seminggu sekali sembahyang Jumaat, duduk di luar sana sembahyang Jumaat, saudara mereka tidak pernah sekali, tak pernah sekali pun berdiri di saf pertama. Macam mana? Tuan-tuan dan puan mati sekalian ni. Jadi cerita kita dengan Nabi Muhammad SAW tadi selawat. Saudara-saudara, nak cerita tentang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi, al-mutafassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Orang yang berpegang dengan sunnahku ketika umatku sedang rosak, maka baginya ganjaran syahid. Apa sunnah Nabi Muhammad pagi tadi tu? Sunnah pagi tadi Nabi Muhammad sebelum 5.52 Nabi dah bangun dulu. Saya nak tanya orang Batu Empat ni, sebelum 5.52 azan. Tadi 5.52 tak azan? Tuan Bilal 5 sini 5.52 5.52 azan. Sebelum azan tuan-tuan di mana? Ustazan buat apa sebelum azan? Sunnah Nabi Muhammad ialah apa dia sunnahnya? Sallu bil lail walau raka'ah.
Sembahyang malamlah kamu ikut Nabi, walaupun kamu mampu melakukannya 1 rakaat. Perempuan sembahyang tahajud tadi 1 rakaat. Suami perempuan sembahyang tahajud tadi 1 rakaat. 4 orang anak yang ada di rumah tuan-tuan, hari Sabtu pagi ini sembahyang tuan-tuan 2 rakaat, 2-3 rakaat, 4 rakaat tahajud. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu bangun malam sedang manusia lain sedang tidur nyenyak. Berdiri kamu, rukuk kamu, sujud kamu, menangis kamu di hadapan Allah. Tadkhulul jannata bisalam. Allah akan tunjukkan kamu pintu syurga. Masuklah dengan penuh kesejahteraan. Tahajud syurga, tahajud pintu syurga, tahajud syurga. Saudara bertahajud tadi? Tuan-tuan jawab sendirilah. Kalau umur dah 40-50 ni tak bertahajud juga tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanya betul-betul hari ini tuan-tuan. Who am I? Am I a Muslim? Am I a good Muslim? Am I the follower of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak maaf tuan-tuan, agak itu tuan tak suka ceramah macam saya ni. Kan Boleh teruskan ke? Tak boleh? Boleh. Saya rasa tuan-tuan tak apa suka ni. Tapi saya bukan nak menyebutkan aib siapa-siapa. Saya hanya umum saja. Saya bagi soalan, tuan-tuan jawab sendirilah. Saya tak tahu. Okey. Bila kita sebut Nabi Muhammad SAW, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku naik saksi, menyaksikan dengan akal, menyaksikan dengan mata, menyaksikan dengan mata hati kepada seorang junjungan Allah, Nabi Muhammad SAW. Saudara, kita tak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah makan bersama Nabi, tidak pernah duduk dalam kumpulan-kumpulan kecil atau besar bersama dengan Nabi, tidak pernah rukuk dan sujud bersama dengan Nabi, tak pernah berjihad, berperang bersama dengan Nabi. Tapi tuan-tuan, waktu subuh, sebelum subuh, kita merintih, menangis pasal gambaran hidup seorang insan ada di hadapan kita, insan yang paling disayangi oleh Allah. Puan-puan, penduduk dunia daripada Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang ini penduduk dunia 7.8 bilion. 7.8 bilion. Penduduk Islam 2 bilion. Kristian lebih ramai daripada Islam, tetapi akhir-akhir ni nampaknya Islam sedang mengambil tempat utama, meninggalkan Kristian. Sebab banyak gereja-gereja, boleh katakan saban 6 bulan gereja-gereja di England, di Perancis, di Jerman, gereja-gereja itu beli oleh orang Islam, dijadikan masjid. Okey. Balik, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara yang saya menyebutkan sekalian, saya nak bacakan beberapa potong hadis yang ada kaitan langsung dengan tajuk yang saya nak bincangkan malam ini bersama dengan tuan-tuan. Orang yang suka kepada sunnahku, orang yang tidak suka kepada sunnahku. Tadi bangun pagi, apa sunnah Nabi? Sunnah kehidupan Nabi, pagi sebelum subuh Nabi bertahajud. Sebelum subuh Nabi berdiri lama hingga bengkak-bengkak kaki baginda. Sebelum subuh dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bila ditanyakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah," sahabat tanya kepada Aisyah, "gambarkan bagaimana sembahyang malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa Aisyah kata? Puan-puan, apa Aisyah kata? "Aku adalah di antara orang yang tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Waktu sebelum subuh, aku sudah berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa dia kata?
Waktu Nabi, kata dia, waktu Nabi berdiri begitu lama sampai bengkak-bengkak kaki. Pernah satu ketika aku tanyakan kepada Nabi, kenapa kaki kau bengkak ya Rasulullah? Kenapa kau berdiri lama sangat? Kan kau diampuni oleh Allah, kan kau tak ada dosa, kan kau maksum. Maksum tu tak ada dosa. Tapi macam mana dia sembahyang begitu lama? Kenapa berdiri begitu lama? Hasan Ali ni yang sangat dengan dosa-dosa ni. Saudara, imam baca panjang sikit tuan-tuan. Subuh Jumaat imam baca surah yang pertama Alif Lam Mim Sajdah, surah yang kedua Al-Insan. Ada orang komplain tuan-tuan. Banyak masjid Ramadan kan nak tiba ni tuan-tuan, ada masjid-masjid jatuh kuasa dah bagi tahu imam, satu rakaat jangan lebih daripada 4 ayat. Dah bagi tahu dah. Payah tuan-tuan, jatuh kuasa masjid dengan pengurusi seterusnya bagi tahu imam untuk tarawih jangan lebih 1 rakaat itu 4 ayat, jangan lebih. Allah tuan-tuan, macam mana? Kenapa kita hilang kesabaran bila mendengar Al-Quran? Kenapa kita hilang kesabaran bila berada di belakang imam? Tak kisahlah mendayu-dayu bacaan imam itu macam mana pun. Kenapa kita tidak ada kesabaran? Kenapa kita tidak ada apresiasi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Wa ba'athal maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Tuan Setiausaha, biasanya kelazimannya kalau saya teruskan sampai pukul 9, letih ke kita mendengar? Boleh sampai pukul 9? Kalau pukul 10, saya pukul 9 habis, Tuan sambung aja lah. Pukul 9 boleh InsyaAllah boleh. Puan-puan boleh pukul 9? Boleh puan-puan? Saya hanya nak menjuruskan ini, tuan. Datang sini nak cerita mengenai bahana meremehkan sunnah. Bahana meremehkan sunnah dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan dan puan, tadi saya menyebutkan sunnah Nabi sebelum pukul 5.52 Nabi dah bangun awal. Aisyah menyebutkannya bila ditanyakan sahabat macam mana sembahyang malam Nabi Muhammad. Sembahyang malam artinya tahajud. Aisyah mengatakan berdirinya begitu lama. Aku tanyakan kepada Nabi, kenapa kau berdiri begitu lama sampai berjam-jam, sampai bengkak-bengkak kaki kau? Kan kau tak ada dosa, kau maksum ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Bukan kerana itu aku patut bersyukur kepada Allah. Tak cuba bayangkan. Bukankah kerana itu aku patut bersyukur kepada Allah? Tuan-tuan, tuan-tuan, Nabi tak ada kereta, tuan-tuan ada kereta. Nabi tak ada rumah macam tuan-tuan, tuan-tuan ada rumah. Nabi tak ada pakaian macam tuan-tuan, tuan-tuan ada pakaian tuan-tuan. Nabi tak ada tuan-tuan, Nabi tak ada makanan macam kita, tuan-tuan ada makanan macam kita. Tuan-tuan Nabi, tuan-tuan, Nabi ada kehidupan harian, tuan-tuan. Kedai ada, supermarket ada, Lotus ada, Giant ada, Econsim ada. Zaman Nabi tak ada semua itu. Tetapi kenapa kita tak boleh melaksanakan sunnah Nabi walaupun Allah dah beri segala-galanya kepada kita? Apa yang Allah tak bagi kepada orang Batu Empat ni? Bagi tahu saya. Apa yang Allah tak bagi? Semuanya Allah bagi. Nak masjid ada masjid, nak surau ada surau, nak imam ada imam, nak bilal ada bilal, nak juru nikah ada juru nikah. 2 orang pula juru nikah. Apa lagi tuan-tuan? Nak kedai ada kedai, nak supermarket ada supermarket, nak minimarket ada minimarket. Apa lagi tuan-tuan nak? Semua ada. Nak kereta ada kereta, nak motosikal ada motosikal, nak basikal ada basikal. Tapi apa yang tak ada tuan-tuan? Yang tak ada ialah lembabnya iman. Ini yang lembab. 5.52 tuan-tuan, 5.52 tak bangun. Tuan Imam Subuh yang biasa, subuh yang biasa. Berapa saf kat sini? Lebih kurang lah subuh yang biasa. Berapa? 2 saf. Satu saf apa dia? Satu saf saya ingat dalam 40. 50, satu saf 50. 100 orang. Berapa penduduk di kawasan ini? Penduduk di kawasan ini dengan taman-tamannya, dengan yang sebelah kanannya, yang sebelah kirinya, dengan surau-suraunya yang semuanya ditakbir, diurus oleh masjid ini, berapa lebih kurang? Dia punya jumlah lebih kurang penduduk ahli qaryah di kawasan ini. Yang datang tadi 100 orang. Berapa? 2.500. 2.500 kalau 5% berapa tuan? 2.500 5%. 5 kali 5 25, 5 kali 2 10, 11 12. Ada 120 orang. 5% itu 5%. Tuan-tuan, 5%. Di mana 95%? Siapa 95%? Suami kita. Siapa 95% yang tak datang? Menantu kita. Siapa 95% yang tak datang? Diri kita. Jadi imagine, apa kita nak bagi tahu Allah? I have given you almost everything, tetapi kamu tidak bersyukur dengan apa yang kamu beri. Nabi tak ada semua, tak ada semua. Tapi
Nabi dengan sahabat ada kekuatan iman. Bingkas bangun, nangis. Sayyidina Abu Bakar bila sembahyang malam, tuan sembahyang malam tahajud, sampai dikatakan bacaannya tak dapat didengar. Sebab tangisan sedu sedannya mengatasi bacaannya. Nangis, nangis, nangis. Tuan nangis pagi tadi. Sebutir air mata kerana cintakan Allah, gugur sebutir air mata. Ada ulama mengatakan air mata itu boleh memadamkan api neraka 70,000 tahun. Sebutir air mata. Tuan nangis pagi tadi. Saya nak tanya tuan, Nabi nangis. Nabi nangis. Did you cry this morning? Macam mana? Tuan-tuan tak suka dengar saya punya apa ni, saya rasa lah. Bila saya soal-soal. Tapi inilah dia. Kalau tidak kuliah ni tuan-tuan, tak ada tersentuh jiwa-jiwa manusia. Letih bagi kuliah tuan. Baik tadi. Nabi dikatakan, saya bagi itu, Sayyidina Aisyah melaporkan kepada sahabat. Sunnah macam mana Nabi meraihkan hari-hari sebelum 5.52, Nabi terlibat dalam 2 jam sembahyang tahajud. Apa Aisyah kata? Tadi tentang berdirinya Nabi. Sekarang Aisyah bagi tahu sahabat, bila Nabi sujud, dia kata bila Nabi sujud, aku dengar. Aisyah kata ni, aku dengar daripada dada Nabi. Dada Nabi tuan-tuan, dada Nabi macam mana Aisyah dengar? Dada Nabi waktu Nabi sujud dalam tahajudnya. Aku dengar dada Nabi bila dia sujud, seolah-olah macam aku dengar air diletak dalam kawah, diunggun dengan api semarak-maraknya, menggelegak air dalam kawah itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang tuan-tuan, macam mana menggelegaknya air dalam kawah, begitulah Aisyah mengatakan didengarnya daripada dada Nabi, bunyi itu keluar daripada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi itu tuan-tuan? Bunyi itu ialah sedu sedan tangisan Nabi Muhammad. Dalam sedu tangisan itu tuan-tuan, Aisyah mendengar. Dia kata aku jelas dengar apa Nabi sebut. Ummati, 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 ummati. Umatku, umatku, umatku. Nabi dah keluarkan air mata, tangiskan manusia di batu empat. Yang 5.52 tak bangun tidur, tak sembahyang subuh, tak pergi masjid. Nabi mungkin tak dapat selamatkan dia, tak dapat bagi syafaat kepada dia. Saudara, orang yang paling dekat sekali dengan ni, rumah yang paling dekat dengan masjid ni, berapa meter? Yang paling dekat berapa? 20, 50 meter. 50 meter ini kalau tak datang ke masjid, tuan-tuan jawablah. Tuan-tuan jawablah. Nabi tak pernah tinggal masjid. Abu Bakar Siddiq tak pernah tinggal masjid. Umar bin Khattab tak pernah tinggal masjid. Utsman bin Affan tak pernah tinggal masjid. Ali karamallahu wajhah tak pernah tinggal masjid. Zaid bin Thabit tak pernah tinggal masjid. Abdullah bin Mas'ud ini budak-budak muda tuan-tuan, umur 14 tahun ni yang saya sebut ni, budak-budak muda ni. Abdullah bin Mas'ud tak tinggal masjid. Abdullah bin Umar tak tinggal masjid. Kita, anak kita, Jemaah minta kita edarkan kepada muslimat. Dah. Tuan-tuan polisi lah, nanti saya nak berhubung dengan muslimat terutamanya insyaAllah ya. Untuk kita satu projek bersama dengan muslimat, projek membuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, tuan-tuan tadi bayangan sembahyang tahajud Nabi Muhammad SAW yang dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mulai besok hari Ahad, boleh tak besok kita janji malam ni tuan-tuan, kita janji malam ni, apa dia? Bawa isteri, bawa anak, bawa menantu, naik kereta, kalau tak cukup satu kereta, dua kereta, masuk motosikal. Besok sampai ke masjid ini lebih kurang 5 minit sebelum azan. 5 minit sebelum azan. Kalau boleh masuk dekat sini, bila azan diazankan, kita sahur seruan azan itu sudah berada di dalam masjid. Besok. Kalau tak buat besok, tak buat lusa, tak buat lusa, tak buat minggu depan, tak buat minggu depan, tak buat bulan depan, tak buat bulan depan, tak buat tahun depan, sampai mati kita tak buat. Bolehkah orang yang rumah 50 meter tak datang masjid? Tak boleh. Tak boleh. Dan saya yakin ada di antara ahli-ahli karya yang duduk di karya ini tak pernah datang masjid. Macam mana orang yang macam ini? Dia mati besok, siapa nak urus dia, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau orang yang tak datang masjid ni, tuan-tuan, mati, tuan-tuan nak sembahyang jenazah pun saya rasa berkata-kata hati tuan-tuan. Macam mana nak sembahyang jenazah hati kita berkata-kata? Dia tak pernah datang ke masjid, tiba-tiba dah mati pun datang masjid. Macam mana? Tuan-tuan dan puan sekalian, sunnah yang kedua tadi tentang tahajud. Kalau boleh besok perempuan nak buat ni, saya hanya nak mengulang. Perempuan dan tuan-tuan sudah buat, hanya nak mengulangi saja. Besok bangun pagi, kalau boleh jangan awal sangat, mungkin bangun pukul 5 dengan 5.52 tu lebih kurang ada 50 minit. 50 minit boleh tak tahajud 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat ni tak lebih daripada 4 minit. Lepas sembahyang tahajud, buat sembahyang taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubati, rakaat ini lillahi ta'ala. Nabi buat. Lepas sembahyang taubat, sembahyang hajat. Usolli sunnat al-hajati, rakaat ini lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu tutup. Kalau masa tak ada, 1 rakaat sembahyang witir. Usolli sunnat al-witri, rakaatan lillahi ta'ala. Lepas tu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tak pusing, mari kita zikir ramai-ramai sikit. Sikit-sikit, ikut zikir ni, tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tentu cuba bayangkan
berzikir. Tuan bayang, tuan berkumpul malaikat pagi itu. Malaikat panggil di antara malaikat, pagi. Kita dengarkan merdunya zikir itu. Kita dengarkan halusnya zikir itu. Kita dengarkan zikir yang boleh menembusi jiwa-jiwa manusia. Aku malaikat, tertembus jiwa aku. Di mana rumah kita? Ada tak zikir-zikir itu dalam rumah kita? Anak kita berzikir tak? Saya nak buat satu conception. Di kalangan kebanyakan orang, termasuk anak muda, yang datang masjid mesti orang tua, yang berzikir mesti orang tua, yang sembahyang bangun-bangun malam mesti orang tua. Itu dalam kepala. Yang baca Yasin mesti orang tua. Mudah-mudahan mana? Apa mudah-mudahan buat? Sahabat Nabi, puan-puan sahabat Nabi, 70% of the companion of Prophet Muhammad SAW are those, dia punya age between 14 to 16. 14 to 16. Mereka lah yang menaluki Parsi. Mereka lah yang menaluki Rom bersama dengan Umar Ibn Khattab. Anak kita tak semayang pun. Nanti pengurusi bila-bila saya lapang, saya nak cerita mengenai rumah-rumah yang tidak didatangi malaikat. Rumah-rumah yang tidak didatangi malaikat. Apa jadi kalau rumah tak ada malaikat? Allah Tuhan. Apa rumah? Apa jadi rumah kalau tak ada malaikat? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, di akhir hayat kita, bila tuan-tuan dan saya nanti berada dalam satu situasi namanya sakratul maut, sakratul nazak, sakratul maut, tuan-tuan perlukan malaikat. Or else if the malaikat is not around, then only syaitan iblis would be around. Ada malaikat pun tuan-tuan, biasanya syaitan iblis boleh menang tanpa tuan-tuan. Apalagi kalau malaikat tak ada, tuan-tuan mati ketika itu, malaikat tak ada, maka kemenangan mutlaklah kepada iblis. Tuan-tuan mati, tuan-tuan dalam keadaan tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat Allah la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Sebab itu nantilah bila-bila saya melintas kat sini, saya banyak juga jemputan ke sebelah-sebelah, ke Kuala Selangor sana kan, ke Pelabuhan Kelang. Saya nak bagi tuan-tuan rumah atau keluarga yang tidak didatangi oleh malaikat. Nanti saya bagi atau 10 atau 12 jenis rumah itu. Tanya dengan isteri, tanya dengan suami, rumah kita masuk tak senarai itu? Tenang aja. Okey, bangun pagi ikut sunnah. Saya nak khusus sunnah ni, sunnah pagi ni. Saya katakan tadi tuan, sunnahnya ialah bangun pagi, bertahajud dulu sebelum 5.52, selepas 5.52, 5 minit sebelum azan, tuan-tuan sudah berbaris di dalam masjid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Jawab asyhadu la ilaha illallah. Hayya 'alas salah. Jawab la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, saya tanya, dah dekat 2 tahun saya tanya, yang tua yang muda saya tanya, bila bahagian mengenai as-salatu khairum minan naum, macam mana jawapan dia? Saya tanya budak-budak ni, saya tanya anak muda, saya tanya orang korporat, ada setengahnya gaji 48,000 sebulan, tak boleh jawab tuan-tuan, dia tak boleh jawab. As-salatu khairum minan naum, macam mana jawapannya? Ceteknya hal agama, ceteknya ilmu agama. Macam mana nak mati? Ya Allah, saudara-saudara yang dimati sekalian,
Habis. Sunnah yang kedua, datang masjid. Datang masjid, sunnah yang kedua. Wanita-wanita, anak perempuan dengan isteri kita dialu-alukan ke masjid kalau ditemani oleh mahramnya. Kalau tidak ditemani oleh mahramnya, sembahyang di rumah lebih afdal. Bawalah tuan-tuan isteri kita ke masjid. Bila lagi? Kesian dia. Kita tak berikan buku, kita tak datangkan ustaz, kita tak cerita agama, kita tak buka Quran, kita tak buka hadis, kita tak buka buku-buku, kita tak cerita agama. Macam mana isteri kita? Tuan-tuan dah kahwin 40 tahun, saya dah kahwin 50 tahun, tuan-tuan. 50 tahun saya dah kahwin. Saya dah sambut jubli emas, tuan-tuan. 50 tahun saya dah kahwin. Macam mana? Okey, tadi datang ke masjid, sunnah Nabi masjid. Kita harap sebelum kita mati, kita masuk dalam kumpulan manusia yang disebut rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Orang yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Saya nak tanya tuan-tuan betul-betul. Tuan-tuan jawab diri tuan-tuan. Tuan-tuan rindu kepada masjid Batu Empat ni? Masjid Kiai Haji Abdullah Umar ini? Tuan-tuan rindu? Tuan-tuan yang duduk 50 meter, tuan-tuan rindu? Saya nak tanya dia. Rajulun qalbuhu ma'allaqun fil masajid. Salah satu tanda manusia yang akan dipilih masuk syurga Allah ialah mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Jadi besok, tuan-tuan, besok bukan 2 saf. Allah, tuan-tuan, subuh seperti Jumaat. Masjid-masjid yang dah dibuat, tuan-tuan, alhamdulillah bagus, subuh seperti Jumaat, masjid itu dapat masjid. Akhirnya tak tunggu 2 minggu, minggu besoknya balik macam biasa juga. Betul tuan, balik macam biasa. Pening kepala memikirkannya. Pasal seronok. Tapi keseronokan yang tak dipagari oleh iman, tuan-tuan, itulah sebagai main letup-letup macam itu aja, tuan-tuan. Banyak. Kita masjid ni selagi ketua-ketua tak datang, selagi ketua-ketua yang mentadbir Batu Empat ni, tak kisahlah apa jawatan mereka, tak datang ke masjid, selagi suami-suami tak datang ke masjid, selagi ustaz-ustaz tak datang ke masjid, selagi guru-guru tak datang ke masjid, sekali yang tua-tua tak datang ke masjid, tuan-tuan tanyalah, tuan-tuan rasa besok apa dia? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kita, tuan-tuan. Allah tak bagi hidayah kepada kita. Satu Batu Empat ni tak dapat hidayah. Tuan-tuan yang sekalian, yang ketiga, tadi bangun awal, tahajud, ini sunnah ni. Lepas tu datang masjid. Nombor 3, sembahyang di masjid sebelum sembahyang subuh, sembahyang 2 rakaat. Salat sunat subuh. Apa ganjaran Allah? Apa ganjaran Allah, tuan? Salat subuh 2 rakaat, salat sunat subuh 2 rakaat, ganjarannya dunia dan seisi-isinya. How much have you lost? Berapa kerugian kita? Umur 52 tak datang masjid. Rugi tu tak rugi.
Jangan-jangan teruskan kerugian ini. Besok datang masjid ini. Besok pagi, hari Ahad. Besok tuan-tuan saya ada ceramah kuliah di masjid antara yang paling besar di Selangor ni, Masjid Sijangkang Batu Tujuh. Besar masjid itu tuan-tuan. Kalau ini besar, Masjid Sijangkang tu 2 kali ini tuan-tuan. Besar masjid. Besok malam bagi tahulah tuan-tuan, hello lah sahabat-sahabat yang duduk dekat Kuala Langat. Tuan-tuan dapat katakan Dr. Hasan Ali akan berikan kuliah maghrib di Masjid Sijangkang Batu Tujuh Sijangkang malam besok. Tuan-tuan nampak sekalian. Kemudian tuan-tuan nampak ya, yang keempat, sunnah yang pertama tadi tahajud. Sunnah yang kedua tuan-tuan, insya-Allah saya katakan tadi, datang ke masjid. Sunnah yang ketiga saya katakan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Salat sunat 2 rakaat, jangan miss. Yang keempat, salat subuh berjamaah. Saya nak ulas sikit salat subuh berjamaah. Tuan-tuan dan puan, dalam salat subuh dunia usolli fardhu subhi rakataini adan ma'muman ta'ala, bila imam membaca Fatihah, ujung Fatihah waladhdallin, imam kata amin, makmum pun kata amin. Tuan-tuan nak tahu, habis saja amin makmum, penghuni langit akan menyambut amin itu. Siapa penghuni langit? Tuan-tuan, siapa penghuni langit? Siapa sih? Orang langit semua malaikat. Berapa jumlah malaikat? Ada ulama kata 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat. Ramai macam itu jumlahnya menyambut amin makmum di Masjid Batu Empat besok pagi. Habis malaikat menyambut tuan amin, apa malaikat kata? Ampunkan mereka wahai Allah. Sebut nama kita satu persatu tuan-tuan. Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Saudara perlu tak pengampunan Allah? Puan-puan perlu tak pengampunan Allah? Yang kelima tuan-tuan, dah ikut imam. Saya bukan nak nasihat, tapi nak beri sikit pada imam-imam. Subuh ni jangan baca panjang-panjang. Hormati teman-teman yang nak bekerja, bagi ruang kepada mereka. Cukuplah 4-5 baris, cukuplah. Wirid tak payah panjang-panjang. Hormati mereka yang nak pergi kerja. Takut pasal imam panjang bacaan, panjang wirid, menyebabkan itu mereka tidak tertarik untuk datang ke masjid waktu subuh. Jadi besok saya harap selepas kita sembahyang subuh, yang tak bekerja, yang tidak memerlukan tuan-tuan untuk meninggalkan masjid lebih awal, duduk sehingga habis wirid, angkat tangan bila imam membacakan doa, aminkan doa itu. Jadi wiridnya pun tak perlu panjang-panjang, Fatihahnya perlu, jangan tinggal ayat kursi. Subhanallah pun tak payah panjang-panjang, cukup 33 tu. Pasal kita nak mengorati teman-teman yang ada urusan. Jadi subuh, wirid, doa. Tuan-tuan, apa tuan-tuan rasa? Tuan-tuan sudah bertahajud, datang ke masjid, menjawab azan di masjid, menunaikan 2 rakaat sembahyang qabliyah,
Di masjid ini tuan-tuan, di masjid 2 rakaat. Kemudian tu sembahyang berjamaah pula tuan-tuan dan puan. Lepas tu amin, diaminkan oleh malaikat, disambut oleh malaikat. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan imam tuan-tuan berwirid. Tuan-tuan, habis tuan-tuan mengaminkan doa imam, tuan-tuan keluar bawa motosikal lain, tuan-tuan, mesti lain rasa dia. Lain. Somehow things has been released. Benda yang ada yang menyekat kita ni sudah dirilis oleh Allah. Balik kita tengok isteri pun seronok, isteri layan pun seronok, kita senyum pun seronok. Sebab kita sudah diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi kalau bangun-bangun pagi sembahyang pun tidak, terus pergi kerja tuan-tuan, dengan isteri pun tak apa sembahyang, anak pun tak apa sembahyang, lentang pukang pagi itu, tuan-tuan bayangkan macam mana buat motosikal pergi kerja. Yang berikutnya, yang keenam, baca Quran. Mesti hari-hari baca Quran. Reading, reciting Al-Quran is a must. Mesti. Yang tak tahu baca Quran, mesti belajar baca Quran. Yang tak betul menyebut makhraj, mesti belajar makhraj. Yang tak tahu tajwid, mesti belajar tajwid. Mesti. Tak boleh baca Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ke? Tuan Imam, mana Tuan Imam? Boleh ke? Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana yang tak bolehnya tu? Dia bukan ha. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bukan alamin, bukan hamzah, bukan alif. Dia ain. Alhamdulillahirabbil alamin. In man alif li sukun. Eloknya 6 rakaat, 6. Saudara-saudara, kita kena tahu. Kalau tuan-tuan baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Midi tak boleh. Dal tu sabdu. Middin. Iyaka tak boleh. Ya tu sabdu. Macam mana? Fatihah pun tak lepas. Boleh tak kita sembahyang Fatihah tak lepas? Tak boleh. Sebab Fatihah tu rukun, syarat sah kepada sembahyang. Tuan-tuan sudah berguru Fatihah. Tadi ada kawan saya tetap pergi tuan-tuan, sonok saya tadi. Lepas habis saja bagi secara kuliah, saya bagi syarahan khas disebut tadi kepada Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Saya pun pergi ke Putrajaya. Ini betul-betul sonok saya tuan-tuan. Saya pergi Putrajaya meraihkan perkahwinan tuan-tuan sahabat saya, classmate saya masa belajar dulu. Isteri dia umur macam saya ni, 77, suami dia 78. Masya Allah, bersanding. Saya cerita ni tuan-tuan, baik, bukan saya nak komen, baik. 77, tuan-tuan umur berapa tahun? Boleh lagi ni. Ha? 77, suaminya 78. Masya Allah, tuan-tuan. Saudara-saudara yang sangat sekalian, saya harap tuan-tuan bahawa kita ni nak bertemu dengan Allah. Cara nak dapat kematian yang baik, cubalah kehidupan kita ini, terutamanya waktu pagi, malam, pagi, ikut sunnah Nabi. Bukan susah sangat. Datang masjid susah ke? Susah bagi yang menyusahkan diri, mudah bagi yang memudahkan diri.
Baca Quran, susah ke baca Quran? Baca Quran, tuan-tuan, baca Quran, jangan tak baca Quran. Saya nak tanya perempuan, sini kebanyakan rumah 3 bilik ke 4 bilik? Kebanyakan telur bilik, telur bilik, 3 bilik, tuan-tuan, 3 bilik. Saya nak tanya pagi tadi, bilik yang pertama terdengar tak bacaan Al-Quran. Anak perempuan kita 2 orang share bilik tu. Bilik yang kedua anak laki-laki 2 orang juga terdengar tak bacaan Al-Quran. Bilik yang ketiga master bedroom, mama dan papa, terdengar tak pagi tadi bacaan Al-Quran. Kalau tidak, saya tak tahulah tuan-tuan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Salah satu malaikat yang tak datang besok bila saya singgah kemari, salah satu dia ialah rumah yang tak dibacakan Al-Quran. Malaikat tidak akan mendatangi rumah itu. Baca. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan salaman. Okey. Kemudian saya harap tuan-tuan dan puan ni, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah tentang ilmu. Tadi pengurusi kata 1 minggu 3 kali majlis ilmu di sini. Sebulan ada 12 kali. Berapa orang yang duduk majlis ilmu di sini? 12/12. Berapa orang yang datang 6/12? Berapa orang yang datang 3/12? Berapa yang datang 1/12? Berapa orang yang tak datang langsung? Saya rasa kebanyakan yang tak datang langsung. Macam mana? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu sunnah Nabi ini ialah ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Tak hadir majlis ilmu berdosa, tak kenal ustaz berdosa, tak kenal pengurusi masjid berdosa, tak kenal orang yang mentadbir masjid berdosa, tak kenal ustaz-ustaz yang datang dekat sini memberikan majlis ilmu sebulan sekali, 2 bulan sekali, berdosa. Saudara, lepas ini, saya haraplah lepas ini jangan tinggal majlis ilmu. Keluar seorang tuan-tuan daripada rumah, ini hadis, keluar seorang daripada rumah untuk mencari ilmu, kemungkinan di masjid Batu Empat ini. Apa dia tuan-tuan? Seluruh ikan berdoa, seluruh cacing berdoa, seluruh unggas berdoa. Tuan-tuan bayangkan, seluruh ikan, bukan ikan Selat Melaka, ikan lautan Pasifik, lautan Atlantik, ikan lautan Hindi, ikan lautan Cina Selatan. Doa. Mereka yang mendatangi majlis ilmu, segala unggas, segala cacing, segala yang bernyawa. Ada ulama mengatakan yang tidak bernyawa pun, segala gunung, segala bukit, segala lembah, mendoakan kita yang datang menuntut ilmu untuk kita menyediakan diri menjadi muslim yang baik. Ilmu fardu ain, tiang seri ilmu fardu ain. Saya ulang balik tadi, aqidah, syariah. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa dia? Akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Mesti cari ilmu tuan, mesti cari ilmu, mesti baca buku, jumpa ustaz. Yang tak boleh tuan-tuan, yang tak boleh baca Quran, yang tak boleh baca Quran, kumpulkan anak saudara, kumpulkan jiran-jiran, panggil imam dekat sini, goreng mi lebih sikit tuan-tuan dan puan, dengan imam seorang-seorang tuan-tuan, seorang-seorang baca Fatihah, seorang-seorang baca Fatihah, seorang-seorang baca Fatihah. Tak boleh tuan-tuan pun buat talaki Fatihah, tuan-tuan pun buat one to one, seorang guru, seorang murid baca Fatihah, tengok macam mana dia sebut,
tengok lidah dia, tengok geraham dia, tengok langit-langit dia. Ini namanya makhraj. Yang akhirnya tuan-tuan ya, cukuplah pada malam ini saya nak bagi tahu tuan-tuan ya, jangan tinggal solat duha. Nabi tak pernah tinggal solat duha. Solat duha daripada matahari sepenggalah sampailah sebelum azan zuhur. Takkanlah tak boleh bagi 2 rakaat, tuan? Takkan tak boleh bagi 2 rakaat? Tempat sibuk sangat kau bertumpat ni. Sibuk sangat kau bertumpat ni sampai tak boleh bagi 2 rakaat sembahyang duha. Apa sibuk sangat kan bertumpat ni? Jadi tuan-tuan ya, jangan tinggal solat duha. Akhirnya tuan-tuan ya, saya nak menyebut perlunya susun keluarga kita. Ini dia. Minggu lepas, Tuan Pusi, minggu lepas Masjid Sungai Remal Luar, pernah dengar tak? Masjid Sungai Remal Luar, besar masjid itu tuan, panjang masjid itu, mengadakan satu program dengan saya. Program itu bermula dengan maghrib sampai isyak. Ada lagi program selepas isyak habis pukul 10:30 malam. Nama programnya menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan ya, pengurusi, tolong call pengurusi kat sana, tanya daripada mulut dia macam mana program itu. Saudara, yang wajib hadir mak, ayah dan anak-anak wajib hadir. Kalau mak bapak saja anak tak ada, Hasan Ali tak datang. Atau anak ada, mak bapak tak ada, pun saya tak datang. Atau isteri ada, suami tak ada, pun saya tak datang. Saya tak, mak bapak, suami, isteri dan anak-anak ikut program itu. Programnya daripada maghrib saya akan bagikan satu syarahan. Tajuknya menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Nanti tetap nangis bila saya sebut kasih sayang ni. Macam mana kita telah abaikan kasih sayang. Tuan-tuan ingat, anak kita dah tumpahkan kasih sayang kepada ibunya, anak kita dah tumpahkan kasih sayang kepada ayahnya. Tanya anak kita pagi tadi, sebelum dia pergi kerja, siapa dia minum sikit kat rumah sebelum dia pergi kerja, sebelum dia pakai kasut, dia jumpa tak mak dia? Dia salam tak mak dia? Dia cium tak tangan mak dia? Dia dakap tak tubuh mak dia? Dia cium tak daki mak dia? Dia bisik tak telinga kanan mak dia? Saya sayang mak, ampunkan saya mak, saya sayang mak. Tuan-tuan, perempuan, saya nak bagi tahu perempuan, anak perempuan ni, laki-laki perempuan, buat tak tu? Buat tak? Tuan-tuan balik pasar malam. Bila pasar malam, bagi apa kat sini? Pasar petang, Isnin. Dekat mana tempat dia? Dekat sini aja, Isnin. Bawa balik tuan-tuan, raka dengan penuh sayurnya, ikan dan sebagainya, keluar daripada kereta. Anak kita ada 3 orang atas tuan-tuan, sedang main telefon. Dia nampak mak dia pegang raka tu, nak naik tangga. Anak yang mana turun? Anak mana yang berlari sambut raka tu? Anak yang mana bila dah sambut raka tu, anak perempuan datang pula pegang tangan mak, pimpin mak naik tangga. Ada 3 anak tangga, pimpin mak. Seorang lagi anak pula tuan-tuan, tengok mak susah-susah nak tanggalkan kasut, ambil kaki mak tu, tanggalkan kasutnya, susun kasutnya. Ada anak tuan-tuan buat? Ada anak tuan-tuan buat? Tuan-tuan yakin tak anak tuan-tuan dalam doanya menyebut nama tuan-tuan? Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan balik ni, tuan-tuan balik ni, tanya anak kita satu soalan. Apa dia? Kalau mak yang hidup masih hidup dan ayah masih hidup, dan terutamanya kalau mak dah mati, ayah mati, kau sebutkan doa untuk ayah.
dengan mama yang dah mati. Saya yakin anak kita boleh baca doa itu. Saudara, macam mana? Siapa nak mendoakan kita bila kita berada di alam barzah? Siapa nak doakan kita, tuan-tuan? Siapa? Kawan satu kilang kita nak doakan kita? Jiran kita nak mendoakan kita? No lah. Anak kita tak mampu nak doakan kita. Tuan-tuan balik tanya anak-anak kita, Din, Man, Atan, dengar mama dan ayah, dengar Dr. Hasan sebutkan tadi, nak dengar daripada mulut kamu semalam-malam ni. Apa dia? Doa untuk ibu dan ayah, memohon ampun kepada ibu dan ayah, memohon rahmat Allah kepada ibu dan ayah. Sebut. Saudara, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak boleh. Tak tanya anak nanti balik. Berapa orang yang boleh? Sebab itu, tuan-tuan, saya haraplah insyaAllah, mudah-mudahan. Lepas tu, tuan-tuan, kita kata tadi program tu lepas Isyak, habis tadi saya punya satu jam 15 minit, namanya menyuburkan kasih sayang sisi keluarga. Isyak saya pimpin salat Isyak dan saya pimpin salat taubat. Saya pimpin salat Isyak, salat taubat saya pimpin. Masa salat taubat tu saya bermunajat, namanya saya bermunajat 10 minit munajat, tuan-tuan. Oh, itu tuan-tuan tengok. Tuan-tuan boleh saya bagi nombor telefon nanti pengerusi ataupun namanya dia punya ustaz setiausaha tu. Ustaz tu bagus, budak Marti, tuan-tuan, bagus. Tuan-tuan, Isyak, habis tu Isyak saya pimpin Isyak, saya pimpin sembahyang taubat Isyak, saya bermunajat. Habis munajat, mak bapak anak-anak buat kumpulan mak bapak anak-anak, kumpulan mak bapak anak. Mak bapak anak-anak duduk dalam circle. Tangan mak, tangan ayah sentuh antara satu dengan lain. Tangan ayah sentuh bahu mak di hujung, tangan sebelah kiri sentuh bahu anak di hujung. Tuan-tuan, dalam itu kita zikir sama-sama kita, tuan-tuan. Zikir, Masya Allah, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah. Lepas tu apa kita buat? Lepas tu, tuan-tuan, semua tangan-tangan mak dan ayah anak-anak circle tadi, katakanlah 3 orang anak, 4 orang mak dengan bapak, 5 orang dengan mak, letak tangan ramai-ramai, macam nyundut semua tu. Kita akan bermunajat di hadapan Allah. Kita akan berdoa. Saya akan doa, tuan-tuan, ikut doa itu. Doa untuk meletakkan batu asas kasih sayang, kasih Allah, kasih Rasul, kasih ahli keluarga, tuan-tuan, kasih ahli keluarga. Tuan-tuan akan tengok nanti macam mana dia. Habis saya doa, tuan-tuan dan puan, apa buat? Susun anak-anak. Yang tua di depan, yang nombor 2 belakang sampai 4 orang yang belakang sekali. Apa buat? Mak duduk dalam tahiyat akhir, dalam tahiyat awal. Bapak duduk tahiyat awal, mak duduk tahiyat awal. Jumpa mak dulu. Apa buat? Salam mak, cium tangan mak, dakap tubuh mak, cium dahi mak, bisik di telinga mak. Ulang 10 kali ulang yang pertama. 10 kali ulang yang pertama apa dia? Ampunkan saya mama, ampunkan saya, ampunkan saya, ampunkan. Dekat dengan Tuhan. Sambil kita peluk mak, kita peluk serat-eratnya. Ampunkan saya mak, ampunkan saya mak, ampunkan saya mak. Lepas tu 10 kali pula. Apa lepas tu? Saya sayang mak, saya sayang mak. I love you mama, I love you mama. Saya sayang mama, saya sayang mama, saya sayang mama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar macam ni daripada anak umur 27 tahun, lain, tuan-tuan. Bayang anak 27 tahun bisikkan telinga kita, saya sayang ayah, saya sayang ayah, saya sayang ayah. Lain, tuan-tuan. Habis semua tu, tuan-tuan tengok, air mata mencurah-curah, tuan-tuan, mencurah-curah air mata tu. Lepas tu, tuan-tuan nampak, insya-Allah saya akan berikan yang terakhir 10 tips macam mana caranya nak menyuburkan kasih sayang, kasih dengan Allah, kasih dengan Rasul, kasih dengan seluruh ahli keluarga, terutamanya mak dan ayah dan anak-anak. Saudara-saudara,
Tak ada cara tuan-tuan, tak ada cara. Tuan-tuan tak boleh kontrol anak-anak. Tuan-tuan tak boleh menasihat anak-anak. Tuan-tuan, satu orang jumpa saya, anak 3 orang laki-laki, sangat percaya. 3 orang ni semua belajar luar negara tuan-tuan, semua belajar luar negara. Orang ni, suami dia tuan-tuan meninggal waktu anak ni kecil. Sekarang tuan-tuan, perempuan ni berumur dalam 73 tahun. Cantik perempuan ni tuan-tuan. Bila suami dia meninggal, anak masih kecil, dia tak kahwin. Sampai sekarang dia tak kahwin tuan-tuan. Dia tak kahwin perempuan ni. Pasal dia tak mau bapa tiri menjaga anak-anak ni. Takut anak-anak ni tak dapat lambaian kasih sayang daripada ibunya kerana ada bapa tiri ni kata. Akhirnya tuan-tuan, dia jaga anak 3 orang tu dengan segala susah payah. Seorang-seorang dia jaga. Belajar anak, pergi luar negara, 3 pergi luar negara. Semuanya berjaya. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni, bila anak tu datang ke rumah dia duduk seorang-seorang aja. Anak masing-masing ada rumahnya, masing-masing ada isteri dan sebagainya. Bila anak tu datang, masa makan, itulah masanya dia nak bagi sikit nasihat tentang agama. Tuan-tuan tahu anak dia tuan-tuan, bila nasihat saja tentang apa, tentang makan tuan-tuan, sampai mengunyah tu ambil telefon masing-masing. 3 ambil telefon, scroll telefon, tak mau dengar mak punya nasihat. Saudara, bila mak tu menekankan, dengar mak nak cakap ni, mak nak cakap ni, apa dia buat tuan-tuan? Dia tutup telefon, dia berhenti makan, 3 keluar tuan-tuan. Apa rasa mak tuan-tuan? Apa rasa mak? Ini orang yang berjaya, ini orang yang educated, ini orang yang belajar tinggi. Bayang anak-anak kita. Inilah yang saya fikirkan tuan-tuan, kena fikirkan tuan-tuan. Anak-anak kita ni macam mana anak-anak kita ni? Tuan-tuan nanti meraung tuan-tuan, tak guna meraung keluarkan air mata darah kalau tuan-tuan tak bina anak-anak sekarang ini. Tuan-tuan mesti macam mana pun. Yang pertama tuan-tuan saya nak sebut, inilah dia. Jangan tinggal salat, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Bapak jangan tinggal salat, emak jangan tinggal salat, anak jangan tinggal salat. Bila tuan-tuan tinggal salat, that's the end of your religion in your respective house. Habislah agama. Itu tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan ada baik. Okey, saya nak memberikan sikit tu. Nanti tuan-tuan dan tuan-tuan keluar nanti, ni dapatkan yang kuning ni, ada kaitannya dengan apa yang saya sebutkan dekat 1.5 jam ni. Tuan-tuan dapatkan yang kuning ni, namanya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang sedang dibangunkan di Kampung Lebu, mungkin Bentung, Pahang Darul Makmur. Tanah tepi jalan, betul-betul tepi jalan. Tuan-tuan tengok sedang dibangun 7 ekar tanah. 7 ekar tanah wakaf. Sepasang suami isteri, orang Temerloh mewakafkan tanah 7 ekar. Dan tuan-tuan, Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin telah dipilih menjadi mutawali namanya, untuk mengurus, untuk membangun dan untuk mengisi program. Bila siap fasa 1 bulan Mac 2026, tuan-tuan, tempat ini kita akan jalankan program-program. Semua program, ada 7 program. Satu program jangka panjang. Jangka panjang boleh duduk situ 2 tahun, boleh duduk situ 10 tahun, boleh duduk situ 15 tahun, boleh duduk situ 20 tahun, boleh mati dekat situ. Itu satu program jangka panjang. Namanya, programnya ialah program pengisian agama untuk warga emas. Satu. Yang kedua ialah program jangka pendek. Seminggu 3 hari atau seminggu 3 hari, seminggu 3 hari, seminggu 3 hari. Ada 6 program. Semua programnya, semua program tuan-tuan, duduk di situ, belajar dekat situ, menjurus kepada mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, satu program tajuknya, suami isteri datang, tajuknya tuan-tuan, 1 minggu, tajuknya mati mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Mana nak dapat program macam ni tuan-tuan? Suami isteri pula tuan-tuan, suami isteri ahli syurga. Mana nak dapat program macam ni tuan-tuan? Sinilah besok bila siap, saya nak jemput teman-teman di Batu Empat ni datang. Datanglah, tengoklah apa yang ada di sana tuan-tuan, sertailah. Kita dapat tuan-tuan, insya-Allah sampai satu peringkat nanti ada 300 orang di situ. 300 orang di situ. Tuan-tuan, semuanya
Orang-orang yang ada isteri, ada suami, yang duduk berdua, duduk seorang, tuan-tuan dan puan, dia akan adakan tempat kediaman, dia namanya studio. Itu program jangka panjang. Program yang tidak jangka panjang, seminggu atau 3 hari, dia ada asrama yang sedang dibangunkan sekarang. Masjid sedang dibangunkan. Masjid boleh memuatkan 1000 orang, tuan-tuan. 1000 orang yang sedang dibangunkan sekarang ini, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dapatkan ini. Dapat ini, tuan-tuan, mari kita sama-sama bangunkan. Ini bukan Hasan Ali punya, bukan yayasan yang Hasan Ali pimpin. Ini kepunyaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak jemput nanti bila siap fasa yang pertama bulan Mac 2026, orang Batu 4 datang by batches. Boleh datang 50 orang, 50 orang khusus mengikuti program macam mana aku nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak jadi polis ada training, nak jadi askar ada training, nak jadi guru ada training, nak jadi imam ada training, nak jadi ketua kampung ada training, nak jadi penghulu ada training. Tapi nak mati mengucap la ilaha illallah, apa trainingnya? Saya nak tanya tuan-tuan, nak mengati mengucap la ilaha illallah, apa trainingnya? Di sinilah, inilah trainingnya. Satu-satunya dalam dunia. Saya nak klaim tuan-tuan, satu-satu dalam dunia. Dari sudut apa yang disajikan, program-program yang disajikan menjurus kepada mati mengucap la ilaha illallah, satu-satunya. Saya harap tuan-tuan baca, jangan buang tuan-tuan. Satu ni 38 sen, jangan buang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak menderma ke, tak apa, tuan-tuan doakan saja. Tapi saya mengharapkan tuan-tuan, satu keluarga, pakat dengan isteri, pakat dengan anak, pakat dengan suami, pakat dengan adik, mari kita sama-sama bangunkan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, masjid nanti, tangga masjid, satu batu-bata tu ada nama tuan-tuan dekat situ. Menara masjid ada nama isteri kita dekat situ. Itu yang kita nak. Inilah yang kita nak persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsepnya wakaf. Dalam masa wakaf itu kita terima zakat, kita terima infak, kita terima sedekah, tapi prinsip utamanya wakaf. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap di mana kita punya meja kat sana tadi, mana belakang kat mana ke? Meja kat mana? Mak Mael. Meja kat mana? Sebelah sini ada meja, tuan-tuan, dapatkan insya-Allah. Nombor 2 ialah sijil. Mana kita? Sijil wakaf? Tak ada. Bagi satu sijil wakaf. Okey, satu lagi sijil, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, ada sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai ni saya harap sangat tuan-tuan pakat dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, apa caranya kita nak membantu bersama-sama membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah ini dengan suami, isteri dan anak-anak. Kita ada borang nanti tuan-tuan dan puan, siapa kita nak wakafkan, nama mak, nama ayah, nama abang, nama kakak, nama adik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan satu sumbangan kita wakafkan kepada dia, kita akadkan bahawa ini adalah untuk ibu. Manalah tahu tuan-tuan, manalah tahu ibu dan ayah yang sudah meninggal sedang disiksa dalam kuburnya, sedang tersiksa di kubur. Selamatkan mereka tuan-tuan, selamatkan ibu dan ayah. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan. Anak yang soleh, anak yang solehah boleh menyelamatkan. Hartanya tidak boleh menyelamatkan, pangkatnya tidak boleh menyelamatkan, kedudukannya tak boleh menyelamatkan, rumah banglonya tidak boleh menyelamatkan. Yang menyelamatkan ialah doa anak-anak ini kepada dia, dan juga sumbangan-sumbangan seperti ini untuk anak-anak. Tuan-tuan, yang ini saya nak sebutkan, inilah dia tuan-tuan, sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai, tuan-tuan, ada logo Majlis Agama Islam Pahang, ada logo Wakaf Pahang, ada logo Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin. Alhamdulillah, boleh hubungi saya terus tuan-tuan, boleh hubungi. Apa masalah, tuan-tuan hubungi saya terus. Kat sini ada dalam sijil wakaf tunai ini. Saya harap tuan-tuan, insya-Allah, siapa yang nak runcit, tuan-tuan, runcit, nanti kita ada kat sana tuan-tuan, ada table, ada meja sana, boleh tuan-tuan ambil. Tapi yang saya nak cadangkan kepada perempuan, kepada tuan-tuan, satu orang tuan-tuan ambil 4 keping. Satu keping untuk wakaf diri, satu keping untuk wakaf suami, satu keping untuk wakaf mak, satu keping untuk wakaf ayah. Diharapkan dengan wakaf yang kita buat malam ini, tuan, malam ini kita wakafkan, insya-Allah mak dan ayah berada di dalam lembayan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sumbangan anak yang soleh, anak yang solehah. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar di sana. Dan saya nak jumpa nanti tuan pengurusi ya. Lepas saja kita sembahyang isyak nanti, kalau diizinkan 5 minit, saya nak jumpa muslimat saja. Boleh? Saya nak jumpa muslimat saja. Boleh tuan-tuan, 5 minit saja. 5 minit. Jangan pergi makan dulu. Ada minum ke? Ada.
Jangan pergi makan dulu, insyaAllah. Saya pun nak makan juga. Tapi 5 minit saya nak jumpa, insyaAllah. Saya nak cerita sikit tentang sijil wakaf tunai ini, insyaAllah. Dengan muslimat ni. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup setakat itu. Terima kasih yang tak terhingga kepada Khalil. Terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat saya. Terima kasih khusus kepada Tuan Pengurusi, Tuan Nazir, kepada jawatan kuasanya, kepada setiausahanya, kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, Tuan Siak, dan tuan-tuan kepada semua sekali yang hadir pada malam ini, yang tidak hadir pada malam ini. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan ada baik pada tuan-tuan dan puan-puan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا يا حنان